Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. A'udzubillahi samil alim minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin wa bihi nasta'in wal 'aqibatu lil muttaqin wa la 'udwana illa 'alal zalimin. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah wa asyhadu anna Muhammadan 'abduhu wa rasuluh. Allahumma salli ala Sayyidina Muhammad wa ala ali Sayyidina Muhammad. Alhamdulillah, alhamdulillah, alhamdulillah. Tuan-tuan dan puan-puan muslimin muslimat yang dirahmati Allah, yang dikasihi Allah, yang diampuni dosa-dosanya oleh Allah, yang diangkat terima amalannya oleh Allah. Allahumma amin. Kita mulakan kuliah maghrib kita seperti biasa dengan ummul kitab bisiril Fatihah. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم مالك يوم الدين إياك نعبد وإياك نستعين اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين آمين. Alhamdulillah. Kita mulakan juga seperti biasa tuan-tuan dan puan-puan selawat kita ke atas Sayyiduna Muhammad sallallahu alaihi wasallam 3 kali tuan-tuan. Allahumma salli ala Sayyidina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi wasallam. Allahumma salli ala Sayyidina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi wasallam. Allahumma salli ala Sayyidina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi wasallam. Alhamdulillah. Barang siapa yang berselawat ke atas baginda Nabi junjungan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam sekali, maka Allah Subhanahu wa taala akan berselawat ke atas orang itu 10 kali. Kita berselawat ke atas Nabi itu adalah doa buat baginda Nabi sallallahu alaihi wasallam. Tetapi bila Allah pula yang berselawat ke atas kita, itulah rahmat daripadanya. Sadaqa Rasulullah sallallahu alaihi wasallam dengan sanad yang sahih. Apa khabar semuanya tuan-tuan dan puan-puan, sihat? Sihat, alhamdulillah. Dia tak sihat tak mari surau kan? Dia kalau sihat datang surau itu biasa. Tapi kalau tak sihat datang juga surau luar biasa. Dan satu lagi seperti biasa, kalau darah naik datang surau itu biasa. Tapi kalau naik darah datang surau luar biasa. Ada yang naik darah ni? Ada? Yang turun biasanya hujan. Yang naik apa tuan-tuan? Yang naik doa kita tuan-tuan. Doa kita buat saudara kita di Palestin teruskan. Tak apalah, culah. Itu betul lah tu. Tapi saya tak boleh sebut. Benda ni live. Saat lagi mereka kat Nayang kena panggil dengan Jais. Saya buat yang sebaliknya. Kalau kita di Malaysia ni yang turunnya hujan, yang turunnya air, di Palestin turunnya peluru berpandu, rudal. Kalau kita di Malaysia ini banjirnya masih air, tetapi mereka di sana dibanjiri dengan darah dan juga jenazah, jasad para syuhada. Jadi kita doakan saudara kita di Palestin diberi kekuatan terus, dikurniakan syahid syurga. Dan kita juga sebenarnya terhutang budi kepada mereka yang sedang menjaga Masjidil Aqsa. Itu yang pertama. Yang keduanya yang saya hormati seluruh ahli jawatan kuasa surau An-Najahiyah, sahibu fadilah, tuan-tuan imam kita, barisan muadzin, tuan guru, para asatizah, tuan-tuan haji, ayahanda, bonda dan seluruh ahli karya. Alhamdulillah, dengan izin Allah dan kehendak Allah baru kita dapat jumpa pada malam ini. Kalau Allah tak izin kita solat fardu maghrib tadi berjemaah, tak dapat, kita tak sampai rumah Allah ni. Majlis ta'lim ni begitu juga. Kalau Allah tak izin, Allah tak berkehendak, tidaklah kita berada dalam majlis ta'lim ini. Tuan-tuan, ingatlah
Sesuatu yang kita buat itu semuanya adalah dengan izin dan kehendak Allah. Yang kita punya satu sahaja, usaha. Soal jadi ataupun tidak, itu adalah hasil. Dan hasil itu rahsianya Allah. Itu yang ketiga. Yang seterusnya, tuan-tuan dan puan-puan yang dirahmati Allah, kita memohon keampunan kepada Allah, kita memohon syurga, kita memohon kebaikan di dunia dan juga di akhirat. Jangan lupa satu benda ini, mohon keredaan Allah dalam kehidupan. Maknanya apa ni? Ya Allah, aku memohon keredaan-Mu pada amalanku dan perbuatanku. Kita nak Allah redha. Kalau Allah redha atas tidur kita, selamat kita. Kalau Allah redha pada waktu kita makan tadi, selamat kita. Kita nak Allah redha ni bukan pada ibadah sahaja, ibadah khusus, tetapi juga kepada ibadah umum. Makan kita, tidur kita, berjalan kita, bersandar kita, berlari kita, kita nak itu Allah redha. Sebab itulah sebagai seorang Muslim, membuat baik itu tak ada pilihan, wajib buat baik. Membuat buruk itu bukan pilihan. Sebagai Muslim, berbuat baik itu adalah kewajipan. Dia tak ada pilihan. Tetapi bila mana seseorang melakukan keburukan, itu dia telah tertawan dengan nafsu yang diikut oleh ataupun diikat oleh si iblis. Dia yang kontrol nafsu tu tadi. Sebab itulah bila dia memilih jalan yang tak sepatutnya dia pilih, dia telah buat kesalahan, hendaklah dia beristighfar. Itu pembuka bicara kita malam ni lah, tuan-tuan. Buat baik itu tak ada pilihan. Sebagai seorang Muslim wajib berbuat baik. Baiklah, kita melihat pula pada malam ini insya-Allah kitab dosa besar ini, ataupun asalnya kitab ini kitab Turath, iaitulah dikarang oleh Imam Az-Zahabi hafizahullah ta'ala. Dan pada malam ini kita melihat dosa besar yang ke-35 insya-Allah. Apa dia dosa besar yang ke-35 ini? Itulah dia perkahwinan Cina buta. Dia tak sebut ni dia tak sebut inilah yang lain. Kenapa disebut perkahwinan Cina buta ni? Tersebutlah kisah dulunya memang diambil seorang lelaki Cina tua yang buta untuk menikah dengan seorang janda yang telah dicerai bain kubra. Maksud dengan jalan bain kubra, dicerai sekaligus 3 talak. Tak ada 1, tak ada 2, tak ada 3, 3 sekali dia jatuh. Kemudian orang Melayu kita sebut apa? Gila. Gila talak. Dah bercerai tu, udahlah dia gila talak. Nak kembali tak boleh, talak dah habis. Bain kubra. Boleh nak kembali dengan syarat jandanya tu tadi menikah dengan lelaki yang lain, kemudian bercerai dengan lelaki itu, habis iddah, barulah boleh kembali kepada suami yang pertama. Jadi talaknya berapa pula? Kembalilah berapa? Asal baliklah. Kembali asal baliklah. Ataupun dia menceraikan isterinya, cerai, tahun lepas talak 1, 2 tahun lepas talak 1, tahun lepas 1 lagi talak. Dia rujuk, lepas tu kahwin, nikah balik, cerai lagi, kemudian cukup habis dah talak, dah jadi bain kubra juga. Nak rujuk balik pun tak boleh juga. Maknanya berlakunya bain kubra itu dek kerana lamsamnya talak ataupun secara cerai rujuk, cerai rujuk, cerai, habis dah. Nak rujuk balik kena menikahlah dulu janda tu dengan lelaki lain. Jadi diupahnya lah Cina dulu disebut begitulah, seorang lelaki Cina yang tua dan buta. Sebab apa disebut Cina, dia cari yang buta? Supaya nikah je boleh, pegang jangan. Faham tak? Tengok dah tentu tak boleh, dia buta. Tapi nak pegang masih boleh. Jadi dia letakkan syaratnya begitu. Carinya yang tua buta pula. Jadi tak boleh nak buat apa. Syaratnya besok engkau ceraikan balik, maka dibayar.
dengan sejumlah duit, maka itu terkira sebagai dosa besar. Jadi kita masuk fiqh fiqh munakahat sikit. Seorang wanita yang diceraikan, apabila dia telah bercerai wanita itu tadi dalam tempoh iddah, dia nak kembali rujuk, tak perlu kepada akad nikah. Tetapi kalau dah habis iddah, perlu akad nikah. Gitulah. Tapi itu bain sughra, boleh patah balik, boleh rujuk. Kalau dah bain kubra tak boleh. Gitulah. Baik, Cina buta itu adalah istilah yang diberikan orang Melayu dalam perkahwinan serupa ini, iaitu dalam istilah syarak ada muhallil yang menyebabkan menjadi halal. Muhallil ni Cina buta itulah. Dan muhallal lahu, yang dijadikan halal baginya, bekas suami. Itu istilah dia. Muhallil itu Cina buta itu tadi. Muhallal lahu adalah bekas suami itu tadi. Gitu. Tegasnya, muhallil iaitu lelaki yang berkahwin dengan wanita yang telah digugurkan talak kepadanya oleh suaminya yang terdahulu, dengan bersyarat agar suami yang baru itu akan mentalak si isteri itu sebaik-baik telah sempurna syarat perkahwinan dan talaknya untuk dikahwini semula oleh suami yang pertama tadi. Dibaginya upah, dia letakkan syarat. Malam ni menikah, jangan buat apa-apa, tengok pun tak boleh, aku tunggu sebelah cermin tingkap rumah kau. Besok lepas subuh ceraikan janda aku. Begitulah cerita Cina buta ni. Ada ke berlaku tuan-tuan? Ada Tuan Haji? Pernah dengar? Kalau zaman-zaman viral sekarang ni, kita tak dengar lagi lah ada berlaku. Ada? Tak ada tak? Ada Abang Haji? Tak ada ya? Dulu-dulu Allahu Ta'ala a'lam. Tapi mudah-mudahan benda ini tidak terjadilah, sebab dia terkira sebagai salah satu dosa besar. Manakala muhallallahu pula, iaitu bekas suami yang terdahulu yang membuat syarat ini kepada lelaki yang akan menikahi bekas isterinya itu, yang meminta supaya suami yang baru itu cepat-cepat mentalak bekas isterinya setelah sempurna perkahwinan dan selesai persetubuhannya yang pertama dengan bekas isterinya itu, agar setelah berlaku talak itu nanti dan habis iddahnya, halallah bagi sang suami yang pertama untuk menikahinya semula dan mengembalikan isterinya itu. Baik, dalam yang disebut oleh almarhum Syekh Ahmad Sumaid hafizahullah ini, menceritakan yang ini hubungan suami isteri itu berlaku, tapi besoknya ceraikan. Yang kita sebut di awal tu tadi, zalim, keras. Tengok jangan, pegang lagi lah, tak boleh. Gitu. Perbuatan ini meskipun dalam kacamata syarak nampak macam boleh, dia dah nikah, cerai, nak patah balik boleh tetapi dek kerana matlamat utama pernikahan itu mencapai maksud fitrahnya manusia. Apa dia? Pertama, syahwat. Suami isteri, lelaki dan wanita yang bukan mahram, dia menikah, hubungannya sah, maka dia nak melepaskan, mencapai fitrah dia sebagai seorang lelaki, fitrah dia sebagai seorang wanita, suami isteri lah, maka hubungan itu halal. Tapi bila berlakunya perkahwinan Cina buta ni tadi, matlamat yang antara utama ni tadi, fitrah melepaskan syahwat ini tadi, tidak berlaku kalau diletakkan syarat. Yang kemudian fitrah yang kedua, mengembangkan keluarga umat Nabi Muhammad SAW, tidak berlaku sebab wajib bercerai lepas tu. Yang ketiga pula tuan-tuan, melanggar kepada fitrah perkahwinan, yang mana perkahwinan itu mencapai titik kebahagiaan antara bukan mahram. Iaitu ialah asalnya bukan mahram lah, dah jadi suami isteri tu, hubungan tu sah lah. Jadi matlamat yang ketiga pun tak tercapai, maka dia itu telah melanggar ketiga-tiga fitrah manusia, terkiralah dia sebagai dosa besar, selain daripada dalil-dalil nanti yang kita akan lihat insya-Allah. Baik, begitu ya. Menurut sebuah hadis sahih daripada riwayat Ibnu Mas'ud radhiyallahu anhuma, bahawasanya
Nabi SAW bersabda, la'ana Rasulullah sallallahu alaihi wasallam al-muhallila wal muhallalahu. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam tu kalimah dia tuan-tuan, la'ana. La'ana tu laknat lah. Rasulullah melaknat muhallil ni tadi, yang jadi Cina buta tu tadi, wal muhallalahu, dan juga bekas suami tu tadi, dilaknat oleh Nabi sallallahu alaihi wasallam. Berkata Imam At-Tirmizi bahawa keputusan ini telah dilaksanakan oleh para ahli ilmu, termasuk di antara mereka Sayyiduna Khalifah yang kedua Umar bin Al-Khattab, kemudian Uthman bin Affan, Abdullah bin Umar. Demikian pula dipegang oleh ramai dari para fuqaha dari golongan tabi'in. Demikian pula telah diriwayatkan mengenai hukum ini oleh Imam Ahmad di dalam musnadnya. Musnad ni kitab Imam Ahmad lah. Juga Imam An-Nasai di dalam sunannya, kitabnya lah, dengan sanadnya yang sahih. Dan menurut riwayat Ibnu Abbas pula bahawa pernah Rasulullah ditanya. Baik, saya bacakan dulu hadis ni. Statusnya kita bicara kemudian. La illa nikahu raghabatin la nikahu dalsatin wala istihza'in bi kitabillahi azza wa jalla hatta yadhuqal usailah. Kita baca maksud dia dulu. Tidak kecuali pernikahan yang ada keinginan, bukan pernikahan yang berunsur penipuan atau yang mengejek-ngejek hukum Allah sehingga dirasakannya kemanisan madunya. Baik, hadis ini sanadnya ada masalah. Sanadnya disebut yang kita tahu itulah sanadnya dhaif. Tapi kita boleh ambillah ibrah daripada hadis ini tadi, walaupun sanadnya dhaif. Di sini riwayat Imam At-Tabrani. Di sini dia tak letak riwayat mana. Hadis dengan matan ini riwayat Imam At-Tabrani, tapi sanadnya lemah. Oh, ada sahabat saya di sini rupanya. Alhamdulillah. Jauh mari datanglah ya. Sahabat ni tuan-tuan gitulah ya. Kita jauh pun dia boleh datang. Dia susah pun kita susah pun dia datang. Itu sahabat dunia akhirat. Itu ada hadis ni tuan-tuan dan rahmati Allah. Itu ada hadis ni. Baik, kita nak sebut sedikitlah walaupun hadis ni dhaif. Hatta yadhuqal usailah. Sehingga dirasakan kemanisan madunya. Begini. Ada orang merasakan dalam hidupnya musibah terbesar bila contoh, bila keretanya rosak. Satu. Ada orang merasakan musibah dalam kehidupan dia bila dia ditimpa sakit. Contoh. Ada orang merasakan dia ni musibah terbesar dalam diri dia bila dia hilang orang yang dia kasihi. Ada orang merasakan musibah terbesar bila dia hilang pekerjaan yang dia sayang. Ada orang rasa musibah terbesar bila mana rumah tangga yang dipertahankan itu musnah kerana orang ketiga. Maka ketahuilah tuan-tuan yang dirahmati Allah, itu bukanlah musibah yang sebenar menurut ahli tasawuf. Tetapi ahli ma'rifah menggariskan yang sebenarnya musibah yang terbesar dalam diri seseorang ialah apabila merasa bangga, merasa seronok dengan dosa yang dilakukan. Itulah musibah paling besar sekali. Dia rasa seronok, dia perform dosa tu tadi. Dia bangga, dia bangga dengan dosa yang dilakukan. Dia tunjuk lagi. Tambah-tambah akhir zaman ni tuan-tuan, na'udzubillah min dzalik. Muncul banyak dan ramai. Segelintirlah, tapi ramai. Apa dia? Kaum daripada kaumnya Nabi Lut alaihissalam. Mana maunya tuan-tuan pedang. Faham tak? Malah mereka menuntut keadilan kononnya. Na'udzubillah min dzalik. Jadi begitulah tuan-tuan. Allah dah tunjuk kepada kita, saudara kita di Palestin itu diganyang, dianiaya, dizalim, disembelih, dibom. Apa yang tak dibuat? Dilanyak dengan kereta kebal, dilanak dengan jentera. Di sini masih lagi boleh bergoyang sakan, masih lagi boleh terkinja-kinja. Mana pergi iman kalian?
yang menyokong, yang marah kita yang boikot ni. Mana iman kalian? Kelak nanti Allah akan tanya, di saat aku uji saudara kamu dengan kehilangan dan musibah, apakah usaha kamu di tanah air kamu yang disebut di Malaysia? Apa kita nak jawab, tuan-tuan? Boikot tak mau, berdondang sayang lagi, support macam-macam jenis hiburan. Apa nak jawab depan malaikat nanti? Allah dah tunjuk dah. Allahu akbar. Itulah dia tanda akhir zaman, tuan-tuan yang dirahmati Allah. Al-wahan, hubbud dunya wa karahiyatul maut. Cintakan dunia, takutkan kematian. Sedangkan kematian tu, tuan-tuan, lebih hampir dengan kita berbanding dengan pasangan kita sendiri. Sebab apa? Kita tidak pernah tahu bila ajal itu sampai. Dan yang paling ditakuti, ajal sekarang sampai kepada anak muda. Jadi soalan saya, Tuan-Tuan Haji, Tuan-Tuan Haji ni muda ke tua? Sebab saya dah sebut dulu tu mengaku tua. Kalau saya tak tanya ni tadi, muda ke tua? Muda lah. Jadi yalah, ajal maut ni di tangan Allah, betul. Tetapi Nabi sebut tidak akan terjadinya kiamat sehingga kematian itu menjadi fitnah. Jadi mati awal itu fitnah. Orang muda yang dalil akalnya mengatakan lama lagi dia akan mati, tetapi kerana dah nak sampai kepada hujung usia dunia ini, maka ramai orang muda meninggal. Kemalangan, sakit, macam-macam lah, tuan-tuan. Baik, kita sambung lagi, tuan-tuan yang dirahmati Allah. Dan menurut riwayat Uqbah bin Amir, bahawa Rasulullah SAW telah bersabda. Okey, yang ini sanadnya sahih. Ini riwayat Imam Ibn Majah. Apa kata Nabi sallallahu alaihi wasallam? Ala ukhbirukum bitaisil musta'ar. Qalu bala ya Rasulullah. Qala huwal muhallil la'anallahu al-muhallila wal muhallalahu. Sadaqa Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Apa maksud Nabi ni? Maukah kalian aku tunjukkan apa itu kambing pinjaman? Bitaisil musta'ar, kambing pinjaman. Sahabat pun jawab, nak tahulah ya Rasulullah, apa dia? Mahu ya Rasulullah. Nabi pun bersabda, orang yang menjadi muhallil, tu Cina buta tadi itulah. Allah mengutuk orang yang menjadi muhallil dan muhallalahu. Tuan-tuan, kita belajar nahwu sikit lah. Dalam bahasa Arab, bila ditanya kepada kita ala, dia tak mulakan dengan hal. Hal ta'kulu, adakah kamu telah makan? Kita boleh jawab na'am. Betul lah ni? Betul lah? Ingat bahasa Arab itu? Angguk je lah. Okay. Hal, jawapannya mesti na'am amla. Na'am atau tidak. La. Na'am atau la. Tapi bila ditanya dengan kalimah ala, adakah juga? Tapi tak boleh dijawab dengan na'am. Kalau ya, tak boleh dijawab dengan na'am. Kalau ya, nak jawab ya, mesti jawab dengan bala. Bukan bala, tuan-tuan. Bala. Ya lah juga. Tapi nahunya itu mesti bala, tak boleh na'am. Baik, itu sabda Nabi SAW yang sahih. Sedikit selingan, tengah teringat ni, tuan-tuan. Bila seseorang bangga dengan dosa yang dia lakukan, usah ditanya kenapa musibah turun nanti. Sebab dia telah mencabar Allah Subhanahu Wa Taala. Ingat Allah kisah ke dia tak tutup aurat tu? Ingat Allah kisah ke dia berdondang sayang, bertukar pasangan, duduk berkedudukan tanpa pernikahan yang sah, main nombor, lupa solat, dia minum arak. Ingat Allah kisah ke? Allah ini Tuhan kita, raja bagi segala raja, pemilik tubuh, nyawa dan roh kita. Allah tak kisah. Yang memerlukan Allah kita. Sebab itu bagi Allah untuk menenggelamkan orang itu mudah. Seperti Allah menenggelamkan si Qarun. Ingat, tuan-tuan, kisah Qarun. Tuan-tuan, kalau orang dulu jumpa harta, dia sebut harta si mana ada dia sebut harta Sulaiman? Mana dia ada sebut orang dulu hartanya Abu? Kalau saya kata, tuan-tuan, saya jumpa hartanya Ali, tuan-tuan kenal siapa Ali? Tak kenal.
Tapi kalau saya kata saya jumpa harta, saya jumpa harta Qarun. Tuan-tuan mesti kenal Qarun. Qarun itu saudaranya Nabi Musa alaihissalam. Dulunya susah, minta kaya melalui Nabi Musa. Bila dah kaya, ditinggalnya Allah, ditinggalnya Musa. Kemudian ditimbulkan fitnah ke atas Nabi Musa alaihissalam. Dia diupahnya seorang pelacur, kata telah dibuat tak elok oleh Nabi Musa alaihissalam. Murka Nabi Musa. Tapi baru orang tahulah yang minta maaf pelacur itu diupah oleh si Qarun. Maka Qarun pun ditenggelamkan beberapa hari, akhirnya habislah dia dan istananya. Dia begitu, dia sombong. Jadi berhati-hati kepada mereka yang tegar mencabar Allah Subhanahu wa taala. Ingatlah, Allah tidak berkehendak atas kamu, tetapi kamulah yang berkehendak atas Allah. Maka sebab itu, bila mana hidayah itu telah sampai, taufik itu telah dicapai dan diberi oleh Allah, segeralah beristighfar, segeralah mandi sunat, segeralah melakukan solat sunat taubat. Illa man taba wa amana wa amila amalan saliha, kata Allah. Selamatlah orang yang bertaubat, kembali beriman dan melakukan amal salih. Jangan sampai matinya itu tak sempat taubat, ataupun matinya memang tidak mahu taubat. Habislah orang tu, tuan-tuan. Sambung lagi. Kita lihat pula fatwa Ibnu Umar. Abdullah Ibnu Umar radhiyallahu anhuma. Pernah Ibnu Umar radhiyallahu anhuma didatangi seseorang, lalu berkata, apa pendapatmu tentang wanita yang aku kahwini buat menghalalkan bagi suaminya yang lalu supaya boleh kembali semula kepada bekas isterinya, padahal sang suami tidak menyuruhku berbuat begitu. Baik, kita bicara tadi di awal, suami upah lelaki lain jadi cina buta. Beres, hukumnya kita jelas. Yang kedua, kita lihat fatwa Ibnu Umar. Seorang rakan, kesian tengok kawannya, tuan-tuan. Minum kopi, dia kata tak rasa kopi, rasa teh. Minum air teh, tak rasa teh, rasa air jarang. Makan Maggi, terasa macam makan mi goreng. Sebab apa? Baru lepas bercerai, talak 3 pula. Itu yang kita sebut tadi, gila talak. Pandang dalam cawan tu nampak janda. Alah, janda aku, apalah yang dibuatnya sekarang. Jadi kawan ni pun kesian tengok dia. Dia volunteer. Volunteer apa bahasa Melayu? Sukarela. Bukan sebab saya tak tahu bahasa Melayu, tak datang. Atau saya tanya cepat-cepat tu. Sukarela nak bantu. Maka dia tanya kepada Ibnu Umar, adakah itu terkira sebagai yang Nabi sebut? Kita tengok jawapan Ibnu Umar. Maka menjawab Ibnu Umar, tidak boleh hal tersebut kecuali nikah yang berunsurkan keinginan, yakni tidak ada syarat atau niat hendak menceraikannya. Lalu jika engkau suka, bolehlah engkau meneruskannya. Jika engkau tidak senang kepadanya, bolehlah ia diceraikan, yakni isteri itu tadi. Dan hal serupa ini sebenarnya kita kirakan sama dengan semacam perbuatan keji pada zaman Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Jadi fatwa Ibnu Umar mengatakan, kalau menikah dengan sukarela kemudian nak ceraikan dengan niat, maka ketahuilah hadis yang kita belajar itu daripada Sayyiduna Umar Al-Khattab radhiyallahu an. Itu sanadnya apa? Khabar ahad tu kan. Innama a'malu binniyat. Dia menikah tu tadi supaya besok dia cerai, yang bekas suami boleh kembali semula kepada isteri. Allah mengetahui apa isi hati seseorang. Macam mana Allah boleh tahu? Isi hati itu pun Allah jua yang milik. Bukan itu sahaja, ketentuan itu diketahui oleh Allah. Sebab itu kita sebut di awal tadi, buat baik itu wajib, kita ada pilihan. Tapi macam mana boleh tiba-tiba memilih yang salah? Yang ada pilihan cuma ni je, antara perkara yang baik dengan yang paling baik. Tapi kalau ditanya majlis ta'lim ataupun konsert yang kena undi bagi artis tu menang, itu bukan antara baik dengan yang baik. Itu antara baik dengan menjahanamkan. Dia yang baik dengan yang baik ni benda-benda baik.
Ada 2 tabung yang perlu kita isi. Kita nampak duitnya itu je ada bawa. Yang itu je lah dipilih yang mana. Kalau rumahnya dekat, ambil lah, patah balik masuk lagi tabung satu. Kalau itu je duitnya yang RM10 tu ada, pilihlah yang mana baik. Bukan abang pilih yang mana. Apa? Lagi? Itu? Oi, masuk surau mana ni? Ingat lah Haji Amir. Macam mana Haji Amir? Oh, okey lah. Alright. Keling lah tu, okey lah tu. Saya pun tak ingat. Saya tak tanya untuk mengingatkan. Cukuplah biar sampai situ. Tuan-tuan, sama. Fatwa Ibn Umar kata sama. Adapun berita-berita yang boleh dikumpulkan daripada para sahabat dan tabi'in, maka pernah diriwayatkan oleh Al-Asram dan Ibn Munzir daripada Umar bin Al-Khattab radhiyallahu an bahawasanya sebelum tu, yang fatwa Ibn Umar ni tadi sanadnya sahih, diriwayatkan oleh Imam At-Tabrani ya. Kita masukkanlah. Baik, apa kata Sayyidina Umar ni tadi daripada Umar bin Al-Khattab radhiyallahu an bahawasanya beliau mengatakan, kalau dibawakan kepadaku si muhallil, Cina buta tu tadi, dan muhallalahu, duda tu tadi, bekas suami, nescaya aku akan merejam keduanya sekali. Dua-dua Sayyidina Umar akan rejam. Gitulah. Lalu ditanyakan pula kepada beliau lagi tentang perkara menghalalkan seorang wanita, yakni mengahwininya kemudian mentalakkannya supaya boleh dikahwini semula oleh bekas suaminya yang lalu. Jawab Sayyidina Umar, itulah yang dikatakan perbuatan keji. Malah Sayyidina Umar menyebut yakni perzinaan. Perzinaan yang mana ni? Bila dia kembali kepada kononnya bekas suami itu tadi. Perzinaan, tidak sah. Sanad yang ini sahih. Sanadnya sahih. Kita sambung lagi. Daripada Abdullah bin Syariq Al-Amiri yang berkata, sekali peristiwa pernah aku mendengar Ibnu Umar radhiyallahu anhuma ditanya orang dari hal seorang lelaki yang menceraikan isterinya, yang juga sepupunya. Sepupu ni anak bapa saudara ya. Kemudian menyesal atas talak itu dan dia mahu kembali semula kepadanya. Lalu ada seorang lelaki bersedia untuk menikahi wanita itu. Ini samalah. Ni kisah yang panjang yang kita sebut tadi. Lelaki itu volunteer nak tolong, sama juga. Maka fatwa Ibn Umar dengan sanad yang sahih tidak boleh. Sebab itulah tuan-tuan, talak ni benda yang tidak boleh dijadikan senda dan gurau. Bersama dengan kawan-kawan pun tak boleh. Isteri tak tahu dekat rumah, dia berborak dengan kawan dia, aku kalau balik ni bagi salam, bini aku tak jawab salam, gugur talak satu tu. Sungguh dia balik bagi salam, bininya tak jawab salam. Jadi berhati-hati, talak jangan dibuat main. Sebab itu talak ini berada di atas kuasa dan upayanya seorang lelaki. Tak boleh seorang perempuan. Kalau talak berada di atas seorang perempuan, minta maaf ibu-ibu ya, minta maaf sebelum tu. Ni waktu saya belajar dulu dalam fiqh ibadah ni, dalam fiqh munakahat ni, benda ni memang disampaikan. Maka justru saya sampaikan semula malam ni. Kalau talak itu kuasanya atas isteri, pagi bergaduh, pagi tu bercerai, tengah hari rujuk balik, petang bergaduh tak dibawa pergi pasar malam, maghrib bercerai, isyak rujuk balik. Satu hari berapa kali cerai dah. Sebab emosinya wanita itu. Sebab itulah nafsu lelaki itu satu. Betul? Macam mana? Lelaki ini 9 akal, 1 nafsu. Perempuan 1 akal, 9 nafsu. Jangan dipikir nafsu tu yang tu. Nafsu itu emosi, akal itu rasional. Bukan national, rational. R. Yang 1 akal memerlukan 9 untuk cukup 10. Yang 9 nafsu memerlukan 1 nafsu untuk cukup 10. Sebab itu hargailah pasangan masing-masing. Di sini ada pasangannya lebih daripada 1. Saya tak boleh tengok yang sana, tak boleh. Yang depan ni. Ada yang lebih daripada 1 pasangannya. Oh, tapi abang kita seorang tu lama saya tak nampak dah. Siapa tu? Yang isterinya berapa orang tu?
Yang viral dulu kan, keluar paper tu kan. Niaga kan. Tu saya kalau jumpa tu nak berguru tu. Tak ambil ilmu je. Buat belum tentu lagi. Begini. Maka sebab itulah hargai pasangan kita itu tadi. Kerana pasangan yang Allah kurniakan kepada kita itu tadi, dia telah melengkapkan kita. Dan dia pun begitu juga, harus bersyukur dengan kita kerana kita telah melengkapkan dia. Sebab itu kalau nak menikah, Haji Amir, kalau nak menikah lagi, contohlah, boleh, alamak, jangan cari yang sempurna. Sebab kita takkan dapat cari yang sempurna selagi kita ni hamba. Tetapi carilah yang menyempurnakan. Itulah tadi, satu akal, kawannya 9 akal. Maksudnya jangan cari yang sempurna, carilah yang melengkapkan. Sebab manusia itu tidak sempurna. Jadi orang perempuan ni disebut 9 nafsu. Nafsu tu tadi kita dah syarah, dia emosi. Sebab itu orang perempuan ni air matanya mudah keluar. Betul tak? Abang Haji baru tak jawab soalan, Mak Haji tanya soalan, Abang Haji tak jawab. Menangis Mak Haji kat dapur, teresak-esak. Datang cucunya, Opah, kenapa Opah menangis? Dia sampai tersedu-sedu tu. Aku tanya atuk engkau, dia tak jawab. Dia dah tak sayang Opah dah. Ke terbalik kat sini, atuk yang menangis kena sergah dengan Opah. Atuk kau ni, mana merayapnya? Menangis atuk ni tak. Jadi tuan-tuan, perempuan ni memang dia kaya dengan air mata. Kerana air mata itu penawar bagi dia. Orang perempuan ni dulu saya pernah sebut kat sini, selalu pun kita buat lagi lah malam ni, khusus untuk kawan saya jauh-jauh datang ni. Orang perempuan ni tuan-tuan, dia menikah dulu. Ibu-ibu ingat tak dulu menikah menangis tak? Wah, dia mengangguk lah. Boleh jadi bahan ni. Ketika nak menikah, dia menangis syukur. Ya ke menangis syukur ke menangis menyesal? Menangis syukur aja, menangis syukur. Betul lah tu dia, menangis syukur. Ya? Kurniaan Tuhan, betul. Jadi dia berpindah, orang yang jaga tu, dia menangis, dia dapat anak pun menangis. Betul tak? Ada tak sini yang dapat menantu menangis? Opah-opah kat belakang tu. Ada yang dapat menantu menangis. Gembira dapat menantu. Yang dapat cucu menangis, ada tak? Ada. Tengok tuan-tuan, nak kahwin menangis, dapat anak menangis, dapat menantu menangis, dapat cucu menangis, dapat madu, confirm menangis. Kita bergurau benda yang betul tak apa kan? Dibenarkan oleh Nabi sallallahu alaihi wasallam. Jadi air mata, jadi orang perempuan penawarnya kalau fitrah dia air mata lah. Orang lelaki penawarnya pernah tak terfikir di manakah penawar fitrah seorang lelaki? Cuba cari kat Google, ada jumpa tak? Susah nak jumpa. Jawapan psikologi banyak ni jawapan tasawuf dia. Kalau wanita Allah kurniakan air mata sebagai penawar fitrah kejadian seorang wanita, maka lelaki penawarnya adalah isterinya dan anak-anak. Orang lelaki kalau dia tengok isteri dia menangis, cuak tahu cuak ni bahasa orang muda ni je. Takut, dia risau. Dia tadi marah-marah, tengok lah mak menangis pula bini aku ni. Dia jadi risau. Dia tengok, dia risau-risau, dia balik tengok muka isteri, dia tengok balik muka anak, dia jadi hilang kerisauan, dia jadi tenang. Ya, Haji? Ya, kasih baliklah. Itu kalau dia marah-marah lah. Ni kalau dia penat-penat kerja ke apalah, maka isteri itulah penawar dia dan anak-anak. Jadi ibu-ibu, kalau ibu-ibu tanya soalan kepada suami, kan, ni pun saya pernah sebut dekat sini, abang kerja macam mana hari ni? Orang lelaki jawab apa? Okey. Okeynya suami tu tuan-tuan, tak okey. Dia tak okey. Haji Amir, kan, Hajah tanya,
Abang Haji, hari ni kerja macam mana? Abang Haji jawab apa? Banyak kerja, okey kan. Tapi kalau orang perempuan ditanya oleh suami yang hari ni kerja macam mana? Weh bang, habislah bang, tadi nak start kereta susah, sampai lambat, jam, bos marah. Dia buat esei tu tuan-tuan, penuh buku ni. Kita tanya satu soalan je. Nampak tak? Fitrah wanita, dia melegakan kesakitan dan kepayahan dia dengan bicaranya. Orang lelaki tidak. Jadi mulai hari ni para ibu kena tahu, kalau suami kata okey, bermakna belum tentu okey. Tapi bergaduh pula balik ni sekarang. Bang, okey tak kerja hari ni? Okey. Tak. Ustaz Ibnu kata kalau okey maknanya tak okey. Cuba bang cerita. Oh, naik pula kan nama awak naik. Bersederhanalah tuan-tuan. Baik, ada 2 minit lagi tuan-tuan. Tersambung lagi. Berkata Ibrahim An-Nakhai, jika ada kesepakatan di antara mereka bertiga, suami pertama setuju, suami kedua setuju, isteri yang minta dihalalkan itu, maka perkahwinan dengan suami yang kedua itu adalah tidak sah dan juga tidak halal perempuan itu bagi suami yang pertama. Kalau tiga-tiga pula setuju, engkau tolong ya jadi Cina buta, okey. Yang kedua setuju. Yang jandanya okey, dia pun tahu dia itu dalam kondisi syaratnya begitu nikah, maka begitulah fatwa Ibrahim An-Nakhai, tak boleh juga jadi perzinaan seperti kata Sayyidina Umar Al-Khattab radhiyallahu anhu. Baik, berkata Imam Hasan Al-Basri rahimahullahu taala, jika ada kesepakatan dari ketiga-tiga mereka tersebut untuk melangsungkan pernikahan untuk menghalalkan, maka pernikahan itu tidak sah, yakni fasid, buruk, terbatal teruslah, angkat nikah tu tak boleh pun. Begitulah. Berkata pula Sa'id Al-Musayyib, penghulu dari segalian golongan tabi'in, mengenai seorang lelaki yang mengahwini seorang wanita agar dihalalkannya bagi bekas suaminya yang lalu, maka hukumnya tidak sah perkahwinan itu. Di antara yang sependapat dengan kata ini Malik bin Anas, Al-Laits, Ibn Sa'ad, Sufyan Ats-Tsauri dan juga Imam Ahmad. Jadi begitulah tuan-tuan yang dirahmati Allah, berakhirnya berkaitan tentang dosa besar al-muhallil wal muhallalahu, ataupun dalam bahasa Melayu kita perkahwinan Cina buta. Basicnya diharamkan dalam Islam, ya. Jadi capailah matlamat perkahwinan itu dengan sebaiknya. Allah Taala alam. Jadi tuan-tuan yang dirahmati Allah, di akhir-akhir zaman ini, di akhir-akhir usia, di akhir-akhir perjalanan yang kita tak tahu bila akan terhenti, teruskan dengan kebaikan yang biasa kita buat. Zikrullah jangan tinggal, selawat jangan tinggal, mengaji Al-Quran jangan tinggal, majlis ta'lim satu hari paling tidak tengok YouTube, dapatkan satu ilmu. Allahu Ta'ala alam. Kita tangguhkan dengan tasbih kafarah dan suratul Asr. Subhanakallah wa bihamdika, asyhadu an la ilaha illa anta, astaghfiruka wa atubu ilaik. Bismillahirrahmanirrahim. Al-'asr, innal insana lafi khusr illa alladziina aamanu wa 'amilus salihati wa tawassaw bil haqqi wa tawassaw bis sabr. Aqulu qawli hadza wa astaghfirullahal 'azim li wa lakum. Wassalamu alaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ila al-liqa insyaallah. Ya, cukup masih dah.